daripada surah Al-A'raf ayat 27. Ini mengenai dalil melihat jin. Okey, terjemahan dia, wahai anak-anak Adam, janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu dari syurga, sambil ia menyebabkan terlucutnya pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka yang sebelum ini tertutup. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dalam keadaan kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Kat sini satu dalil yang jelas. Syaitan dapat melihat kita dalam keadaan kita tak dapat melihat mereka. So kalau ada perawat terutama ni yang sewenang-wenangnya klaim boleh melihat alam jin dan sebagainya, maka mereka telah bertentangan dengan ayat Al-Quran ni. Tak boleh sewenang-wenangnya mereka boleh melihat jin. Malah kalau mengikut kata Imam Syafi'i ni, Imam Baihaqi melalui riwayat Ar-Rabi, beliau mendengar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mendakwa bahawa dia melihat makhluk jin, kami menidakkan, tidak mempercayainya penyaksian tersebut melainkan sekiranya dia itu seorang Nabi. Imam Syafi'i berpendapat kalau orang tu mendakwa dia melihat jin, terbatal syahadah dia. Kena bersyahadah semula. Ini kata Imam Syafi'i ni, bukan kata-kata saya. So bermaksud kalaulah perawat tu sewenang-wenangnya, saya scan dekat belakang Pak Lah ada 2 ekor, bermaksud saya nampak jin dan penyaksian saya terbatal, saya kena bersyahadah semula. Ikut Imam Syafi'i. Sebab tu kita tak boleh nak claim sewenang-wenangnya nampak jin. Memang ada orang yang betul-betul Allah bagi dia kelebihan untuk nampak jin. Kalaulah itu kelebihan dia, dia tak boleh cerita ke orang. Itu kelebihan dari dia, dia kena simpan seorang-seorang. Dia hanya boleh cerita dekat guru dia sahaja sebagai rujukan. Itu sahaja. Kalau dia asyik bercerita ke orang, bimbang, itu menjadi talbis iblis. Itu yang kita bimbang. Sebab tu dalam bab ni kita kena faham apa itu perkara mencari adat, apa itu karamah, apa itu mukjizat, apa itu irhas, apa itu al-ma'unah, apa itu istidraj, apa itu sihir. Perkara yang berlaku kepada nabi-nabi sebelum menjadi nabi adalah irhas. Misalnya berlaku kepada Rasulullah, awak ikut Rasulullah pada waktu yang nak pergi meniaga sebelum bagi dia menjadi nabi. Itu adalah irhas. Kemudian mukjizat adalah perkara yang berlaku kepada Rasul dan Nabi. Yang menjadi isu adalah istidraj, karamah, al-ma'unah. Karamah hanya berlaku kepada wali-wali, orang alim. Itu yang cerita-cerita minyak habis, Tok Syekh tu ambil air kolak masjid, bubuh dalam tangki. Itu adalah karamah. Karamah hanya berlaku sekali itu saja, tak boleh diulang-ulang, tak boleh dipelajari, tak boleh nak turunkan kepada anak murid. Hanya Allah bagi kepada dia. Dia pun tak cerita ke orang. Dia atas keyakinan dia, cedok air kolak masjid, buh dalam motor, hidup. Itu atas keyakinan dia, bukan level kita lah. Orang yang bercerita, bukan dia cerita. Itu karamah hanya kepada wali-wali. Kalau al-ma'unah, dia boleh berlaku kepada semua orang, sama ada kafir atau muslim. Itu yang berlaku aksiden teruk, tapi dia tak ada apa-apa lah, tak cedera lah. Kalau tengok kereta dia total loss, tapi dia boleh selamat. Ini adalah al-ma'unah, bantuan daripada Allah terhadap orang-orang yang dia pilih. Misalnya kita sendirilah, kita nak pergi mana-mana, tengah perjalanan kita berhenti sekejap, minum air nak terkencing. Kita sambung perjalanan, tengok-tengok kat depan ada aksiden. Kalau kita tak berhenti kencing tadi, mungkin kita yang aksiden. So Allah dah dorong kita
untuk berhenti sekejap tu untuk mengelak berlakunya kecelakaan tersebut. Itulah yang berlaku al-ma'unah. Ataupun kadang-kadang kita tengok, katakanlah ada orang jatuh, orang aksiden. Dengan aksiden tu sepatutnya dia mati, dia terbakar, tapi tiba-tiba dia elok je. Allah nak takdirkan dia tak kena. Itulah istidraj. Ini yang kita bimbang. Kelebihan-kelebihan sebenarnya nikmat yang Allah bagi dalam keadaan Allah murka. Contoh tadilah yang kata perawat nampak-nampak jin semelih daripada jauh. Ia adalah istidraj. Mungkin Allah bagi nikmat tersebut, tapi menyebabkan dia semakin jauh daripada Allah. Macam saya cakap tadi, baca Al-Fatihah semelih, selesai. Baca Al-Fatihah semelih, jin mati. Baca Al-Fatihah semelih, jin selesai. Tuan-tuan tak akan hafal lagi dah 20 ayat. Baca Al-Fatihah semelih je dah. Itulah masalah istidraj. Orang yang kaya semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya, tapi semakin sombong. Itu adalah istidraj. Allah bagi nikmat kat dia, aku bagi lagi kaya, aku bagi lagi kaya, tapi dia semakin kedekut. Ada orang kaya dia tak kedekut dari segi harta, tapi kata-kata dia sombong. Aku boleh buat apa saja, aku boleh apa saja. Itu yang kita bimbang berlaku kepada perawat. Saya mengajar baca 20 ayat. Okey, tiba-tiba tuan baca di lapangan, baca Al-Fatihah, ayat kursi, semelih, selesai. Esok buat lagi. Al-Fatihah, ayat kursi, semelih, selesai. Al-Fatihah, ayat kursi, semelih, selesai. Nescaya tuan-tuan dah tak akan baca panjang-panjang 20 ayat. Buat shortcut. Esok boleh create kaedah baru, semelih jin dan sebagainya. Itulah menjadi istidraj kepada perawat. So ini yang banyak berlaku kepada perawat. Sikit demi sikit syaitan bagi kelebihan tu untuk mengheret kita ke lembah dia. Syaitan tadi dia memang bagi jadi semelih, kita bagi dia mati ataupun berpura-pura mati supaya kita akan ada rasa seronok, riak. Tak perlulah nak baca panjang-panjang. Lama-lama kita akan tinggalkan kaedah yang panjang-panjang ni. Kita buat shortcut saja. Ini yang banyak berlaku dan perlu kita hati-hati.